Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Abdul Razak, Maimunah, Ijam Rahman, Husna, Atika, Rosita yang berada di ruangan TikTok. Begitu juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan Facebook. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala bersama dengan para pelajar Hidayatul Muttaqin, dan kita telah tiba pada riwayat 3551 dan pada tajuk berkenaan bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang fi fadlil istighfar, berkenaan fi fadli taubah, berkenaan tentang kelebihan taubat, kelebihan istighfar, memohon keampunan, wa ma dzukira, dan apa yang disebutkan daripada rahmat kasih sayang Allah li ibadih terhadap hamba-Nya. Maka berkenaan tentang taubat, istighfar dan rahmat kasih sayang Allah terhadap para hamba-Nya. Riwayat yang ke-3551 daripada kitab Sunan Imam Tirmizi. Baca dulu sanad dia. Daripada Zir bin Hubeish, beliau berkata, Ataitu Safwan bin Assal. Aku telah datang bertemu dengan Safwan bin Assal, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Al-Muradi. Safwan bin Assal Al-Muradi. Dan aku berjumpa dengan beliau. Kenapa? As'aluhu, aku nak bertanya kepadanya, anil masyi 'alal khufain, berkenaan tentang menyapukan air ke atas khuf, ke atas stokin kulit ketika mana berwuduk. Faqal, maka beliau menjawab, maka beliau bertanya, Maja abika, apakah yang telah menyebabkan kamu datang wahai Zir? Fakultu, maka Zir bin Hubeish menjawab, Ibtira al-ilm, mencari ilmu. Bila mendengar itu, maka Safwan bin Assal pada waktu itu dia cerita serba sedikit hadis tentang kelebihan orang yang mencari ilmu. Maka beliau berkata, Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tada'u, menghamparkan ajnihataha, sayap-sayap mereka, li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu. Kenapa malaikat menghamparkan sayap mereka? Ridham bima yatlub, redha dengan apa yang mereka mencari, menuntut daripada ilmu. Maka Zaid bin Hubeish bertanya, Innahu hakka fi sadri, sesungguhnya telah ada keraguan dalam hatiku. Al-masu 'alal khuffain, berkenaan tentang menyapu air di atas tokin kulit. Ba'dal ghaid, sesudah daripada membuang air besar, wal baul, dan air kecil. Maka bagaimana cara nak menyapu air ke atas tokin kulit selepas buang air besar dan air kecil bila dah tak ada wuduk? Wa kunta mura'am min ashabin nabi, sementara tuan adalah salah seorang daripada para sahabat Nabi. Faji'tu as'aluka, maka aku telah datang bertanya kepadamu, hal sami'tahu, adakah kamu pernah mendengar baginda Nabi yazkuru, menceritakan, fi dhalika syai'an, sesuatu berkenaan tentang menyapu air di atas khuf, stokin kulit? Qala na'am, maka kata Safwan bin Assal, bahkan ya. Kana ya'muruna, adalah baginda Nabi SAW memerintahkan kami, menyuruh kami, idza kunna safra, apabila kami berada di dalam permusafiran, au musafirin, perawi ragu, yang mana perkataan yang digunakan adalah safran ataupun musafirin. Allah nanzi'a, maka kami diperintahkan untuk tidak mencabut
khifafana, khuf stokin kulit kami, salasata ayyam wa layaliyahun, selama 3 hari 3 malam. Maksudnya kalaulah pada waktu itu tak nak buka, kalau musafir 3 hari 3 malam tak perlu buka dan boleh menyapukan air untuk berwuduk di atas tokin kulit sahaja. Illa min janabah, kecuali jika berlakunya hadas besar. Kalau hadas besar maka tak boleh, maka kena buka dan kena basuh kaki sewaktu mandi. Adakah boleh selain daripada stokin kulit? Jawapannya boleh, cuma ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh para ulama fiqh. Lakin akan tetapi min ghaitin, tidak perlu untuk mencabut selepas daripada buang air besar, wa baulin, air kecil, dan wa naumin, ketika mana bangun daripada tidur. Maka tak perlu cabut, bangun daripada tidur, selesai buang air besar, air kecil, ketika mana ambil wuduk, sapukan sahaja air ke atasnya. Qal, maka berkata perawi, maka aku bertanya, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa, adakah kamu pernah mendengar Nabi SAW menyebut sesuatu berkenaan tentang cinta? Adakah Nabi ada sebut tentang cinta? Maka beliau berkata, ya, kunna ma'a Rasulillah, adalah kami bersama dengan Nabi SAW fi safarin, dalam satu permusafiran, fabaina nahnu indah, sedang kami bersama dengan Nabi SAW, iznadahu a'rabiyun, tiba-tiba ada seorang Arab pendalaman, Arab kampung, Arab padang pasir, telah menjerit bisautin lahu jahwari, dengan suaranya yang sangat tinggi, sangat kuat. Dia menjerit. Apa dia kata? Ya Muhammad, dia menjerit. Maka Nabi SAW suka dengan orang Arab Badui, sebab mereka pada waktu itu mereka orang yang simple, orang yang pada waktu itu dia tak ada simpan apa-apa dalam hati, apa dia nak cakap dia cakap, apa dia nak sebut dia sebut. Maka apa yang Nabi SAW buat? Fa'ajabahu Rasulullah, maka Nabi SAW menjawab panggilan jeritan orang Arab Badui tadi, ala nahwim min sautih, dengan kadar suara baginda yang sama. Maka Nabi pun menjerit juga. Bila dia menjerit, Nabi pun menjerit. Akhlak Nabi. Maka Nabi SAW pada waktu itu meraihkan dia. Nabi menjawab, Ha'um, bahkan apa? Silakan, ke sini. Fakulnalah. Maka para sahabat telah berkata kepada Arab Badui tadi, Waihak, celaka kamu. Ughdud min sautik, rendahkanlah suara kamu, kerana sesungguhnya kamu berada di sisi Nabi. Wa qad nuhita an hadha, dan sungguh kamu telah dilarang daripada ini, daripada meninggikan suara. Faqal, maka Arab Badui tadi menjawab apa? Wallahi la aghdud. Arab Badui macam tu perangai dia. Arab Badui menjawab, demi Allah, aku tak akan rendahkan suaraku. Qala al-A'rabi, maka Arab Badui tadi telah bertanya, al-mar'u yuhibbul qauma, ada seorang lelaki dia mencintai suatu kaum, sekelompok manusia. Walamma yalhaq bihim, namun masih belum untuk dia sampai ke tahap amalan mereka. Dia sayang, contohnya Nabi, tapi amalan dia tak sama menyamai Nabi. Maka apakah keadaan dia? Maka Nabi SAW bersabda dengan jawapan yang ringkas, Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Setiap orang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai di hari akhirat. Kalaulah kita cinta dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, kita akan dibangkitkan bersama mereka. Kalaulah kita cinta, sayang pada orang-orang yang dimurkai dengan Allah, kita akan dibangkitkan juga bersama dengan mereka. Famazala yuhaddithuna, maka berterusan Nabi SAW menceritakan kepada kami, sehingga baginda menceritakan, baban, ada sebuah pintu. Inilah pintu taubat yang tidak kelihatan pada mata kasar. Min qibalil maghrib, pintu ini terletak di arah sebelah barat. Masiratu ardih, luasnya pintu taubat ini adalah kadar yasirur rakib, yang mana berjalan seorang penunggang, fi ardih, pada keluasannya, arba'in, 40 tahun ataupun 70 tahun. Satu pintu yang sangat besar, yang tidak kelihatan pada mata manusia. Berkata Sufyan, seorang perawi, pintu ini Allah ciptakan di arah Syam,
Allah ciptakan di situ. Khalaqahullah, Allah menciptakan pintu ini pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maftuha, dan pintu taubat ini sentiasa terbuka. Yakni li taubah, pintu ini adalah untuk pintu taubat. Allah menerima taubat yang dibawakan oleh para malaikat daripada manusia. La yughlaq, dan ianya tidak pernah ditutup sehingga ketika mana terbitnya matahari daripada barat. Maka daripada sini Imam Tirmizi bawakan hadis ini nak menerangkan Allah tak pernah tutup pintu taubat selagi mana belum datangnya tanda besar kiamat, dan tanda besar kiamat tersebut adalah terbitnya matahari daripada barat. Riwayat 3552 adalah riwayat yang sama, cuma ada beberapa perbezaan. Terus baca dia semua hadis, nanti kat mana beza tu kita akan terjemahkan. Terus sama perawi dia Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Terus Terus sama juga soalan dia, aku merasa keraguan tentang isu dan permasalahan al-mashu, menyapu air wuduk ketika mana memakai khuf, stokin kulit. Terus Terus Okey, lalu kita faham kenapa Arab Badui ini menyebut menjerit. Dalam hadis sebelum ini tak disebut kenapa dia menjerit memanggil Nabi. Rupa-rupanya dia menjerit kenapa? Fanadahu rajulun kana fi akhiril qaum. Dia berada dekat barisan yang paling belakang, paling jauh daripada Nabi SAW. Sebab itu dia menjerit, Ya Muhammad, wahai Muhammad. Dan Nabi pun pada waktu tu nak meraihkan dia, Nabi pun menjerit balik, ke sini, ke sini. Maka pada waktu itu kata Safwan bin Asal menerangkan perangai Arab Badui, Arab padang pasir. Maka mereka ini adalah jilfun. Mereka ini adalah orang yang pada waktu itu lurus. Dia tak ada pada waktu itu nak segan silu, tak ada. Dan mereka ini adalah jaf. Perangai mereka kasar. Mereka ini lurus dan kasar. Mereka punya tak ada lemah lembut. Itu adalah sikap Arab Badui. Dan Nabi pun meraihkan mereka. Dan Nabi kenal perangai mereka. Terus baca sampai seterusnya. Qala Zirrun. Dalam hadis ni jelas bahawa yang bercakap pada waktu itu adalah Safwan bin Asal. Terus maka maka Safwan bin Asal menjadikan dalil bilakah tertutupnya pintu taubat adalah ketika mana terbitnya matahari. Apakah dalil bila terbitnya matahari daripada arah barat pintu taubat tertutup? Maka pada waktu itu kata Safwan bin Asal, itulah maksud firman Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ayat yang ke-158 daripada suratul An'am, di mana Allah berfirman, Yauma ta'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda besar Tuhanmu, iaitu tanda besar kiamat. Pada waktu ketika mana munculnya tanda tersebut, la yanfa'u, tidak akan memberi manfaat nafsan kepada seseorang pun imanuha, jika dia baru nak beriman. Kalaulah baru nak beriman, imannya dah tak terima. Kalaulah baru nak bertaubat, taubatnya tidak lagi diterima sebab telah tertutup pintu bertaubat
apabila terbitnya matahari daripada arah barat. Terus hadza hadisun bab yang ke-102 riwayat 3553 berkenaan tentang waktu yang kedua Allah tak terima taubat. Waktu pertama dah dikongsi. Waktu pertama Allah tak terima taubat apabila matahari telah terbit daripada barat. Apakah waktu yang kedua Allah tak terima taubat? Ketika mana dah mula nazak sakaratul maut. Terus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, innallaha yaqbal, sesungguhnya Allah sentiasa menerima taubatal abdi, taubah seorang hamba. Syaratnya apa? Malam yugharghir, selagi mana nyawanya tidak sampai ke kerongkong, selagi mana dia belum sakarat, dia belum nazak. Sakarat je, nazak dia, Allah dah tak terima taubat. Sebab waktu itu dia dah nampak apakah yang Allah telah sediakan untuknya, sama ada baik ataupun buruk. Sebab itu malam yugharghir, sinhara baris yang kedua daripada bawah, ay malam yablugh ruhu halqumah. Terus hadza maka ini sanad yang lain tapi hadisnya lebih kurang sama. Terus bab yang ke-103 berkenaan tentang betapa Allah suka, redha, sangat gembira apabila seorang hamba bertaubat. Maka sebab itu jangan kita melengah-lengahkan taubat ataupun pada waktu itu malu nak bertaubat. Allah sangat sayang dan gembira. Terus daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis ni Nabi bagi perumpamaan, kalaulah ada seorang manusia bersendirian dengan binatang tunggangannya di padang pasir, tak ada sesiapa boleh tolong, tiba-tiba binatang tunggangan dia hilang dan dia tak tahu pada waktu tu nak minta tolong siapa. Dan bayangkan kalau dia tak jumpa binatang tunggangan dia, unta dia, pada waktu tu dia mungkin boleh mati, tak boleh keluar daripada padang pasir. Dan apakah gambaran yang kita boleh berikan kalaulah tiba-tiba dia jumpa balik binatang tunggangan dia? Gembira, sangat gembira. Allah punya gembira bila seorang hamba bertaubat lebih daripada gembiranya orang tersebut. Itu yang Nabi nak bagi kita faham. Terus baginda Nabi SAW bersabda, lallah, demi sesungguhnya Allah, afrah, lebih gembira bitaubati ahadikum, dengan taubat salah seorang daripada kamu, min ahadikum, daripada salah seorang daripada kamu, bidallatihi, apabila dia hilang tunggangan dia, binatang dia, iza wajadaha, dan apabila dia jumpa semula. Sangat gembira, Allah gembira lebih daripada itu apabila seseorang itu bertaubat. Terus, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Nu'man bin Bashir, Anas bin Malik. Hadis ini adalah hadis yang hadis hasan sahih, gharib daripada sudut ini. Teruskan. Maka daripada Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang menjadi tuan rumah untuk baginda Nabi sebelum rumah Nabi dibina di Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu telah berkata, hina hadaratul wafah, ketika mana kematian telah mula menjenguknya, maksudnya ketika mana dia berada dalam waktu sakarat, maka dia berkata, aku telah sembunyikan daripada kamu sesuatu yang aku pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annakum tuznibun, kalaulah sesungguhnya kamu wahai manusia tidak melakukan dosa, la khalaqallahu khalqa, pasti Allah akan menciptakan satu makhluk, yuznibun, yang mereka akan melakukan dosa, fayaghfiru lahum, supaya Allah boleh mengampunkan mereka. Maka bukanlah galakan untuk kita melakukan maksiat, tidak, tetapi nak memberi peringatan kepada kita melakukan dosa adalah kelemahan manusia. Maka janganlah bila kita melakukan dosa kita menjauhkan diri daripada Allah. Sepatutnya bila kita melakukan dosa
kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan bertaubat kerana Allah suka untuk mengampunkan dosa-dosa manusia. Terus baca hadza hadisun. Sanad yang berbeza, hadis yang lebih kurang sama. Riwayat 3556 masih lagi menceritakan tentang kasih sayang Allah, rahmat Allah, pengampunnya Allah. Terus maka Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi telah berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini adalah hadis kursi. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha mulia maha tinggi telah berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani, selagi mana kamu berterusan berdoa kepadaku, wa rajautani, dan mengharapkan pengampunanku, ghafartu laka, aku sentiasa mengampunkan kamu, ala ma kana fika, pada apapun situasi dan keadaan kamu, wala ubali, dan aku tidak akan kira dan aku tidak peduli. Maksudnya selagi mana kita bertaubat, Allah sentiasa ampunkan. Hanya dua waktu yang Allah tak terima taubat, bila terbitnya matahari daripada arah barat, yang merupakan tanda besar kiamat, dan ketika mana manusia berada pada keadaan nazak sakaratul maut. Terus sabda Nabi, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka, kalaulah dosa kamu begitu banyak sehingga dosa kamu sampai kepada awan di langit, thumma astaghfartani, namun kamu memohon keampunan Allah bila melakukan dosa, ghafartu laka, Allah pasti akan mengampunkan kamu, wala ubali, dan Allah tidak peduli. Allah ampunkan, sayangnya Allah, pengampunnya Allah. Ya bani Adam, firman Allah lagi dalam hadis kursi, wahai anak Adam, innaka law ataitani, sesungguhnya sekiranya kamu datang membawa kepadaku bikura ataupun bikira bil ardi khataya, bumi penuh dengan dosa, summa laqitani, kemudian kamu datang bertemu denganku dalam keadaan tidak mensyirikkanku dengan sesuatu, la ataituka, maka pasti aku akan datang kepadamu bikira biha maghfirah, bumi penuh dengan pengampunan. Selagi mana manusia bertaubat, Allah akan ampunkan. Selagi mana manusia pada waktu itu meninggal dunia dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, ada kemungkinan Allah akan ampunkan dia. Tapi sebaik-baiknya sentiasa bertaubat. Kerana itu yang Allah suka, dan Allah SWT sentiasa menerima taubat para hamba-Nya. Riwayat 3557 daripada kitab hadis Sunan Imam Tirmizi nak menerangkan betapa kasih dan sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Terus baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih lagi menceritakan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak-banyak Nazrin dan juga user serta sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih kepada semua. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu, ini nak menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah. Cuma pada waktu itu kadang-kala kita bila dah buat maksiat dan dosa, kita tak nak mendekatkan diri, kita rasa Allah tak sayang kita, Allah tak akan ampunkan kita. Sebenarnya tidak. Maka Nabi terangkan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Khalaqallahu mi'ata rahmah, sabda Nabi, Allah telah menciptakan 100 rahmat. Rahmat maksudnya kasih sayang. Fawada'a rahmatan, maka Allah telah meletakkan hanya satu. Daripada 100, hanya satu. Dan satu ini Allah letakkan di antara para makhluknya. Yatarahamun, dan dengan satu rahmat ini, manusia dan makhluk berkasih sayang sesama mereka. Dan kena faham itu adalah satu. Bagaimana binatang, bagaimana manusia, bagaimana kita sayang kepada orang lain, semua yang ada pada makhluk
kasih sayang itu gambarannya adalah satu sahaja. Lagi 99 sabda Nabi SAW, wa indallahi tis'atun wa tis'una rahmah. Dan baki lagi 99 adalah gambaran sayangnya Allah, kasihnya Allah kepada kita. Allah sangat sayang kepada kita. Maka janganlah bila kita buat maksiat dan dosa, maka pada waktu itu kita menjauhkan diri daripada Allah. Apa orang kata, maka pada waktu itu pandangan manusia. Allah sentiasa menerima taubat daripada hamba-Nya. Semua kasih sayang makhluk, maka Nabi gambarkan itu adalah satu. Dan kasih sayang Allah kepada kita adalah gandaannya 99 kali lebih daripada kasih sayang semua makhluk yang ada. Bab yang ke-107, riwayat 3558 daripada Sunan Tirmizi. Terus maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih lagi menceritakan tentang rahmat dan kasih sayang Allah yang sepatutnya menjadikan manusia sentiasa berharap untuk Allah ampunkan dia. Sabda Nabi, lau ya'lamul mu'min, kalaulah seorang yang beriman tahu ma indallahi minal uqubah, apa yang ada di sisi Allah daripada siksaan dan azab, ma tami'a, maka dia tidak akan berharap untuk masuk syurga seorang pun. Kalaulah kita benar-benar tahu betapa dahsyatnya hukuman dan siksaan Allah, tak ada orang yang ada harapan untuk masuk syurga. Kalaulah kita nampak daripada sudut itu. Namun sabda Nabi, walau ya'lamul kafir, dan kalaulah orang kafir tahu, yang tak beriman, yang ingkar dan kufur, ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, minar rahmah, daripada kasih sayang, ma qanita minal jannati ahadun, nescaya tak ada seorang pun yang berputus asa untuk masuk syurga. Betapa besarnya rahmat Allah. Nescaya tak akan ada seorang pun pada waktu itu yang akan putus asa untuk masuk syurga. Luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Zul. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Terus kita baca riwayat 3559 pula daripada Sunan Tirmizi. Terus berkenaan tentang rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Allah punya kasih sayang sentiasa lebih daripada kemurkaan Allah. Terus baca 3559 sanad dia. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, innallaha hina khalaqal khalq, sesungguhnya Allah sewaktu menciptakan makhluk, kataba biyadihi, Allah telah menulis dengan tangannya, ala nafsih, melazimkan ke atas dirinya. Tidak ada apa-apa yang lazim ke atas Allah, tetapi ini adalah ketetapan Allah. Apakah ketetapan Allah? Inna rahmati, sesungguhnya rahmat kasih sayangku, taglibu, sentiasa mengatasi, sentiasa mengalahkan, ghadabi, kemurkaanku. Allah punya kasih sayang sentiasa melebihi akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat 3560 menceritakan tentang Ismullah Al-A'zam, nama-nama Allah yang agung. Kalaulah kita berdoa dengannya, nescaya Allah terima dan kabulkan doa kita. Maka ada banyak nama-nama Ismullah Al-A'zam yang diriwayatkan dalam hadis, dan ini adalah antaranya. 3560 terus. Zarbiyin, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke masjid, wa rajulun qad shalla, dan ada seorang lelaki yang telah selesai salat, wa huwa yad'u, dan lelaki ini sedang berdoa, wa huwa yaqulu fi du'aih, dan dia sedang mengucapkan dalam doanya. Sama-sama kita baca, Allahumma la ilaha illa anta Al-Mannan Badi'us samawati wal ard Zal jalali wal ikram
Maka pada waktu itu dia membaca doa ini. Allahumma ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dikau. Al-Mannan, zat yang maha pemberi. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Zal jalali wal ikram, maha agung lagi maha pemurah. Maka bila Nabi dengar lelaki ini memuji Allah dengan pujian tersebut, sabda Nabi, atadruna bima da'a Allah, adakah kamu tahu dengan perkataan apa dia telah berdoa kepada Allah? Da'allah bismihil a'zam, dia telah berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung. Dan apakah kelebihan Ismullah Al-A'zam, nama-nama Allah yang agung? Allazi du'iya bih, apabila kita berdoa menggunakan nama-nama Allah yang agung ini, ajaba, Allah pasti mengkabulkan doa. Wa idza su'ila, dan apabila diminta dengan nama-nama Allah yang agung ini, a'ta, Allah pasti bagi. Maka ini adalah hadis yang ketiga berkenaan tentang Ismullah Al-A'zam yang kita telah baca. Terus hadza hadisun bab yang ke-109 berkenaan tentang selawat. Maka orang yang pada waktu itu mendengar nama Nabi tidak berselawat, maka Nabi SAW tidak menyukai perkara tersebut. Ada lebih kurang 3 hadis. Terus, ada lebih kurang 2 hadis. Terus, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, Raghima anfu rajil, hinalah seseorang lelaki. Raghima anf, terjemah asalnya adalah berdebulah hidung. Itu terjemah asal. Tetapi orang Arab tak maksudkan begitu bila menyebut. Orang Arab bila menyebut Raghima anf, maka lihat kepada sinhara. Lihat kepada sinhara pada baris yang kedua daripada bawah, memberi maksud zalla, telah hina. Wakariha, melakukan perkara yang tak disukai, ataupun pada waktu itu makna-makna yang seumpamanya. Maka Nabi bersabda, hinalah seseorang yang mana namaku disebutkan di sisinya, falam yusalli alai, dan dia tak berselawat. Maka sebab itu kita digalakkan bila kita mendengar nama Nabi, apa yang kita kena buat? Selawat. Sekurang-kurangnya sallallahu ala Muhammad. Kemudian sabda Nabi lagi, waraghima anfu rajul, dan hinalah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, datang kepadanya bulan Ramadan, summan salaha, kemudian berlalu habis Ramadan, dalam keadaan dia masih lagi tidak diampunkan. Terlalu banyak peluang untuk Allah ampunkan dosa, tetapi kerana dia tak buat, maka dosanya tak diampunkan, walaupun datang kepadanya Ramadan. Yang ketiga sabda Nabi, dan ini kita kena jaga yang ketiga ini, sabda Nabi, waraghima anfu rajul, dan hinalah seseorang, adraka indahu, dia telah mendapati, abawahu, kedua ayahnya, al-kibar, pada waktu itu usia tua, namun dia tetap tidak layak masuk syurga. Tak mungkin seseorang yang ayah dia ibu dan ayahnya telah tua, dan kalaulah dia berkhidmat pada ibu dan ayah dia, insya-Allah masuk syurga. Tapi ada orang walaupun ibu dan ayah dia dah tua, dia pilih untuk tak nak khidmat. Maka sabda Nabi, kalaulah seseorang itu dia mendapati kedua ibu dan ayahnya telah tua, ataupun salah seorang, dan dia masih lagi tak dapat masuk syurga, hinalah orang tersebut. Sebab itu adalah peluang untuk masuk syurga yang besar. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-walid, ayah adalah jalan untuk masuk syurga yang utama. Awsatu abwabil jannah. Terus baca, berkata Abdul Rahman, wa azunnuhu, dan aku menyangka bahawa Nabi bersabda, aw ahaduhuma, salah seorang daripada kedua ibu dan ayahnya. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Jabir dan Anas radhiyallahu anhum. Terus baca. Wa yurwa, sebahagian para ulama menyebut bahawa maksud bila dengar nama Nabi kena sebut adalah idza shalla rajul, apabila berselawat ke atas baginda Nabi marrah, sekali, fil majlis, dalam satu majlis, ajza'a anhu, telah mencukupi baginya sepanjang dia berada dalam majlis tadi. Sekurang-kurangnya dalam satu majlis, dalam satu keadaan,
bila kita dengar nama Nabi berkali-kali, kita selawat sekali, sallallahu ala Muhammad, contoh sekurang-kurangnya, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, sebenarnya mencukupi. Terus hadis yang seterusnya, 3562. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi SAW telah bersabda, al-bakhil, siapakah orang yang benar-benar bakhil kedekut? Orang yang bakhil, sabda Nabi, adalah allazi man dzukirtu indah, orang yang mana disebutkan namaku di sisinya. Dia dengar nama Nabi, kemudian falam yusalli alayya, dia tidak berselawat ke atas Nabi, maka inilah orang yang kedekut. Sebab itu bila kita dengar je nama Nabi, maka pada waktu tu kita baca sallallahu ala Muhammad. Ini adalah kitab hadis Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Kalaulah ada yang nak mendapatkan terjemahan, boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz, yang mana kita baca untuk para pelajar Hidayatul Muttaqin. Cuma waktunya tak tertentu, bergantung pada masa kesesuaian mereka. InsyaAllah kita dah nak habis dah. Tinggal lagi beberapa hari untuk habis kitab Sunan Tirmizi. Kemudian kita akan mula masuk kepada Sahih Muslim pula. Cuma tak adalah syarahan detail, sekadar baca hadis dan kemudian memahami terjemahan dia. Terus baca riwayat 3563. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah baginda Nabi SAW yaqul, sentiasa berdoa. Apakah antara doa Nabi? Maka Imam Tirmizi banyak juga berkongsi tentang doa-doa yang Nabi SAW pernah baca dalam bab ini. Maka antara doa Nabi adalah Allahumma barrid, ikut para pelajar, qalbi bithalj wal barad wal ma'il barid. Ya Allah, damaikanlah hatiku. Barid maksudnya damaikanlah hatiku dengan salji, dengan wal barad, dan juga cuaca yang sejuk, wal ma'il barid, dan air yang sejuk. Allahumma naqqi qalbi minal khataya kama naqqaita thawbal abyad minad danas. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada kotoran dosa, sebagaimana dikau membersihkan pakaian putih daripada kotoran apabila dibasuh. Baca hadza hadithun. Bab yang ke-111, riwayat 3564. Terus. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, man futiha lahu, barang siapa yang dibukakan untuknya daripada kamu babud doa, pintu doa. Maksudnya orang yang banyak berdoa, maka sebenarnya telah dibukakan untuknya pintu rahmat, pintu kasih sayang. Sebab Allah suka apabila seorang hamba sentiasa berdoa. Maka sebab itu sabda Nabi, barang siapa dibukakan untuknya daripada kamu pintu doa, dia banyak berdoa, maka sebenarnya futihat lahu abwabur rahmah, telah dibukakan untuknya pintu-pintu rahmat kasih sayang. Wa ma su'ilallahu syai'an, dan tidak ada permintaan, wa ma su'ilallahu syai'an, dan tidak ada sesuatu permintaan pun yang diminta, ahabba ilaih, yang lebih disukai oleh Allah, min ayyus'ala, daripada diminta al-afiyah, sejak kesejahteraan. Maka sebab itu antara doa yang jangan sesekali kita tinggalkan, mintalah afiyah. Afiyah ni tak ada terjemahan yang boleh benar-benar merangkumi maksud sebenarnya. Tetapi dalam bahasa mudah, ianya bermaksud sejahtera. Sebab itu banyak kali para sahabat tanya kepada Nabi, apakah doa yang paling afdal? Nabi sebut afiyah. Apakah doa yang patut dibaca pada waktu doa mustajab? Afiyah. Nabi suruh minta afiyah. Maka sebab itu sabda Nabi, tidak ada permintaan yang lebih disukai oleh Allah daripada seorang hamba, lebih daripada afiyah, lebih daripada kesejahteraan.
Wa qala Rasulullah, dan sabda Nabi SAW lagi, inna doa, sesungguhnya doa sentiasa memberi manfaat daripada perkara yang telah turun berlaku ataupun daripada benda yang belum berlaku. Doa sentiasa memberi manfaat. Fa'alaikum ibadallah, maka sabda Nabi, maka lazimkanlah ke atas diri kamu wahai para hamba berdoa, untuk sentiasa berdoa. Hadza hadithun, hadis ini adalah hadis yang gharib. Terus la na'rifuhu, baca. Ini sanad yang lain daripada hadis ini. Terus lebih kurang sama, yang mana poin dia adalah nak di-highlightkan masu'ilallahu syai'an ahabba ilaih. Tidak ada sesuatu permintaan yang lebih disukai oleh Allah untuk diminta daripada afiah, kesejahteraan. Terus baca sanad yang lain. Hadis yang lebih kurang sama, sanad yang berbeza, 3565, terus berkenaan tentang solat malam. Terus daripada Bilal radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda, alaikum, lazimkanlah ke atas diri kamu biqiyamil lail, untuk bangun solat malam, bangun ibadah malam. Kenapa? Fa innahu da'bus salihin, kerana ibadah malam adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Daripada sini kita belajar nak tengok tanda seseorang itu soleh ataupun tidak adalah ibadah malam dia. Wa inna qiyamal lail, dan sesungguhnya ibadah malam, qurbatun, adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun, ibadah malam adalah penghalang daripada maksiat dan dosa. Seseorang yang jaga ibadah malam istiqamah, Allah jauhkan dia daripada maksiat dan dosa. Wa takfirul lisayyi'at, ibadah malam pada waktu itu akan menjadi sebab pengampunan dosa. Wa matradatul lidda'i anil jasad, bahkan orang yang istiqamah ibadah malam akan menjadi penyebab dia dijauhkan daripada penyakit-penyakit. Bila badan dia sihat, bila dia banyak ibadah malam, maka akan dijauhkan daripada penyakit-penyakit. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Baca la na'rifuhu. Terus Muhammad Al-Qurashi, kata Imam Bukhari, adalah Muhammad bin Sa'id Asy-Syami, orang yang sama. Dan beliau adalah Muhammad bin Sa'id bin Abi Qais, dan Ibnu Abi Qais pula, kata Imam Bukhari, adalah Muhammad bin Hassan, dan riwayat Muhammad bin Hassan tidak diambil, kata Imam Bukhari. 3566. Terus baca sampai hujung sebab dia punya hadis yang sama. Terus adik sini. Sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail, lazimkanlah ke atas diri kamu dengan ibadah malam, solat malam, bangun malam. Fa innahu da'bus salihin, kerana ibadah malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, ibadah malam adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kamu. Wa magfaratun lisayyi'at, ibadah malam asbab pengampunan dosa. Wa manhatul lil itham, dan ibadah malam adalah cara untuk menghalang diri daripada maksiat dan dosa. Dan hadis ini, kata Imam Tirmizi, lebih sahih sanadnya berbanding riwayat sebelum itu, iaitu Abu Idris Al-Khawlani punya riwayat. Riwayat 3567 berkenaan tentang kebanyakan umur umat Nabi adalah 60-70 tahun, maka hargailah usia yang Allah berikan. Terus
Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, a'maru ummati, umur umatku kebanyakannya adalah ma baina sittin, di antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum, dan sangat sedikit, Aliyah tolong adik ni. Wa aqalluhum, dan sangat sedikit, man yajuzu, jap, adik tekan apa ni dik? Dan sangat sedikit, man yajuzu, mereka yang boleh melebihi 70 tahun. Dan walaupun ada, tetapi kebanyakannya di antara 60 hingga 70 tahun. Terus hadza hadisun, terus ada sanad yang lain daripada Abu Hurairah juga untuk hadis ini. Riwayat 3568 menceritakan tentang antara salah satu doa baginda Nabi SAW. Doa yang panjang dan maknanya pun sangat bagus dan menarik. Terus, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana nabiyyu, adalah Nabi SAW yad'u, sentiasa berdoa, yaqul, seraya mengucapkan, Rabbi a'inni, ikut, wala tu'in alayya, ya Allah bantulah daku dan janganlah dikau meninggalkan bantuan kepadaku. Wansurni wala tansur alayya, tolonglah daku dan janganlah dikau tidak menolongku. Wamkurli wala tamkur alayya, ya Allah bantulah daku dalam menentang musuh dan janganlah dikau mengabaikan daku. Wahdini, bimbinglah daku. Wayassirli al-huda, permudahkanlah daku untuk beroleh petunjuk. Wansurni ala man bagha alayya, dan bantulah daku ke atas mereka yang menzalimiku. Rabbi ja'alni laka syakkara, ya Allah jadikanlah daku orang yang banyak bersyukur terhadapmu. Laka zakkara, orang yang banyak mengingati berzikir kepadamu. Laka rahaba, orang yang banyak takut kepadamu. Laka mitwa'a, seorang yang banyak mentaatimu. Laka mukhbita, seorang hamba yang khusyuk terhadap beribadah kepadamu. Ilaika awaha, kepadamu kami mengeluh akan dosa-dosa kami, ya Allah. Muniba, kepadamu kami kembali dan bertaubat. Rabbi taqabbal taubati, Tuhanku terimalah taubatku. Waghsil haubati, bersihkanlah dosa-dosaku. Wa ajib da'wati, terimalah doaku. Wa thabbit hujjati, teguhkanlah hujahku. Wa saddid lisani, luruskanlah apa yang keluar daripada lidahku. Wahdi qalbi, berilah petunjuk pada hatiku. Waslul sakhimata sadri, dan keluarkanlah hasad dengki daripada hatiku. Maka ini adalah antara doa yang Nabi SAW baca, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana maknanya sangat-sangat bagus, menarik untuk kita amalkan. Teruskan, qala Mahmud, berkata Mahmud bin Ghailan, guru Imam Tirmizi. Terus riwayat yang ke-3569, dalam hadis ini Nabi nak menerangkan orang yang mendoakan kebinasaan orang yang menzalimi dia, sebenarnya dia telah dikira membalas kejahatan orang tersebut. Jadi 00. Maka orang yang mendoakan keburukan, kebinasaan bagi orang yang pernah menzalimi dia, maka sabda Nabi, dia telah membalas kejahatan tersebut. 3569, teruskan.
Barang siapa yang mendoakan keburukan, kebinasaan, ala bermaksud keburukan dan kebinasaan ke atas orang yang pernah menzaliminya, faqadin tasarah, maka sungguh dia telah membalas kejahatan orang tersebut. Hadza hadithun. Terus riwayat yang lebih kurang sama, cuma sanad berbeza. Kita berhenti rehat sebentar. Kita sambung balik jam 3.40 insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khairah. Terima kasih kepada semua. Kita berhenti rehat sekejap bersama dengan para pelajar. Riwayat yang ke 3569. Nanti kita sambung 3570. Jika ada yang nak lihat kepada bacaan hadis yang lama,